Didik TV KPM. So sekarang kita akan pergi kepada bagaimana pelaksanaan PBD dilaksanakan dalam pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Yang tajuk yang saya pilih adalah hadis hukum, iaitu menjauhi jenayah bunuh diri. Okey. So bila kita masuk ke dalam pentaksiran, benda pertama yang perlu dilakukan adalah guru perlu mengetahui standard kandungan yang ada dalam bidang ini. So dalam bidang ini, standard kandungan dia adalah mengamalkan tuntutan kewajipan menjauhi jenayah bunuh diri berdasarkan kaedah istinbat hukum dalam hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari. So selepas daripada standard kandungan ini, kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang mana saya dah bahagikan mengikut warna. Ada 5 perkara yang perlu dicapai dan dikuasai oleh murid lah. Kalau kita tengok, yang pertama menyatakan tuntutan hukum hadis itu sendiri. Yang kedua menerangkan pengistibatan hukum daripada hadis itu. Kemudian yang ketiga menghuraikan sebab-sebab yang mendorong kepada jenayah bunuh diri. Yang keempat menilai kepentingan menjaga kesihatan dan rohani dan jasmani. Dan yang terakhir menjana idea atau usaha untuk yang boleh dilakukan untuk menghindari perbuatan jenayah bunuh diri. Okey. So dekat sini saya telah membahagikan pembahagian SP mengikut masa mengajar. Guru-guru boleh membahagikan mengikut kesesuaian, tapi kalau macam saya dah bahagikan warna hijau, maksudnya masa satu masa saya akan mengajar berkenaan dengan menyatakan tuntutan hukum daripada hadis sahaja. Kemudian bila 2 masa yang seterusnya, saya akan menerangkan istinbat hukum berdasarkan potongan hadis. Kemudian yang ketiga, saya akan samakan juga dengan menghuraikan sebab-sebab yang mendorong kepada jenayah. Dan masa yang lagi 2 masa berbaki dalam minggu tu, kita akan menilai kepentingan menjaga kesihatan rohani dan jasmani dan juga menjana idea untuk usaha agar dapat menghindari perbuatan cubaan membunuh diri. Ini adalah cadangan yang diberikan lah. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada kaedah pentaksiran yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kepada 3 lah. Pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Dari segi instrumen pentaksiran, saya akan menggunakan lembaran kerja, rekod berterusan, gambar aktiviti dan juga pembentangan daripada murid. Okey. So untuk yang pertama tadi, pada SP yang pertama, instrumen dan kaedah yang saya akan gunakan bagi menyatakan tuntutan hukum daripada hadis. Kalau kita tengok di sini, aktiviti yang saya cadangkan adalah murid membaca dulu matan dan maksud daripada hadis. Kemudian yang kedua, murid menghuraikan isi penting daripada hadis itu. Jadi kaedah pentaksiran di situ berlaku ketiga-tiganya, iaitu pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Instrumen pentaksiran yang saya akan gunakan adalah bila kita berikan soalan, menjawab soalan duga akal dan menjawab modul individu. Okey. Kita tengok bagaimana pelaksanaan itu dilaksanakan di dalam kelas. Okey, ini daripada hadisnya. Okey, kemudian kita minta seorang pelajar untuk membaca keratan hadis tersebut. Kemudian dah baca. Okey, kita dah baca. Sekejap. Okey. Alright. So ada tuntutan hadis yang dikeluarkan daripada hadis itu. Okey, kemudian kita minta, di sini saya minta murid ini meng-highlightkan daripada hadis itu apakah isi penting daripada apa yang dia tahu daripada bacaan yang dibaca tadi. Kemudian dia menggariskan, kemudian di sini kita dah boleh buat penilaian lah, pentaksiran di situ berlaku. Kemudian kita berikan pengertian membunuh diri dari segi bahasa, istilah dan juga dalil. Kemudian dekat sini saya telah mentaksim murid dengan memberikan soalan kepada murid untuk mereka jawab soalan ini. So ada beberapa soalan yang mana kita minta murid terus jawab semasa di dalam kelas. So soalan pertama, siapa yang nak jawab? Kebanyakannya murid-murid sangat suka untuk aktiviti yang berkumpulan macam ni. Diorang akan jawab ramai-ramai, jadi mudah untuk guru melaksanakan pentaksiran ketika itu. Dan bila dah jawab, barulah kita pamerkan jawapan. So okey. Satu lagi, kemudian kita berikan grade kepada mereka dan dapatlah kita rekodkan siapa yang jawab keseluruhan ataupun bagaimana tahap penguasaan mereka. Okey, kemudian kita pergi seterusnya
Ini pun sama juga, latihan seterusnya yang saya duga juga mereka supaya mereka biasa dengan hadis dan faham apa yang dibaca. Okey, kemudian ini contoh sebelum kita pamerkan jawapan tadi, saya minta pelajar atau murid untuk menulis dulu jawapan. Sebab dia dah ada pengetahuan asal, pengetahuan yang daripada mula dia dah belajar bahasa Arab. Jadi dia dah tahu dah apa perkataan-perkataan tu. Walaupun dia tak tahu banyak tapi dia boleh teka apa jawapannya. Okey. Kemudian ini adalah untuk satu segmen. Kemudian di akhir pelajaran, satu masa tadi, saya berikan juga mereka lembaran kerja untuk modul individu, yang mana ini pentaksiran secara individu lah. So konsep pembelajaran ini adalah saya gunakan strategi pembelajaran dipanggil pembelajaran secara mastery, iaitu murid diajar mengikut unit. So pastikan murid memahami unit itu dulu sebelum kita pergi kepada unit yang seterusnya. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada penentuan instrumen untuk 2 masa yang seterusnya. Dan aktiviti yang saya cadangkan di sini adalah gallery walk. Kaedah pentaksiran pun masih melibatkan kepada 3 perkara itu. Pemerhatian lisan dan penulisan. Dan instrumennya perbincangan dalam kumpulan, pembinaan bahan dalam pembentangan dan pentaksiran secara lisan. Okey. Di sini saya memberikan kepada setiap kumpulan, murid itu dibahagi dalam kumpulan, mereka diberikan beberapa subtopik dan mereka perlu membina dan menyediakan pembentangan untuk dibentangkan kepada murid. Dekat sini saya menggunakan kaedah pembelajaran secara inquiry, iaitu berasaskan murid. Yang mana murid membina, murid mengumpul idea, murid mencatat, murid yang akan membentangkan dan bersoal jawab dengan kawan dia. Berlakunya di sinilah. Seperti dilihat, ada kawan yang bertanya, dia jawab. Dekat situ kita boleh melaksanakan pentaksiran di situ. Okey, ibarat cikgu dengan anak-anak murid juga kan? Ya. Cuma ini berasaskan murid. Sebab itu kita panggil pembelajaran secara inquiry. Okey. Kemudian dan seterusnya kita akan masuklah kepada konten isi, iaitu yang pertama cara ulama mengistinbatkan hukum dan juga sebab yang mendorong kepada jenayah bunuh diri. Dan akhir sekali dalam pentaksiran itu saya minta supaya pelajar murid untuk menjawab soalan latihan ini. Kalau tengokkan apakah maksud bunuh diri ini adalah segmen yang kita dah belajar dalam satu masa sebelum ni. Sebab itu digunakan kaedah pembelajaran secara mastery yang dah dibelajar 2 hari lepas. Di soal balik untuk menguji tahap penguasaan. Adakah murid masih ingat apa yang dipelajari sebelum ini? Okey. So ini contoh yang murid akan jawab, terus jawab. Murid saya akan terus jawab soalan ini di whiteboard. Kemudian jika salah, ada kawan lain yang akan membetulkan. Di situlah berlakunya pentaksiran bagi setiap murid. Dan okey, kemudian seterusnya bagi 2 masa yang lain, iaitu aktiviti time pack share bagi SP menilai kepentingan menjaga kesihatan rohani dan jasmani dan juga menjana idea atau usaha untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan jenayah bunuh diri ini tadi. Saya menggunakan kaedah aktiviti time pack share, masih lagi kaedah pentaksiran berdasarkan kepada 3 perkara, cuma pelaksanaan dia yang berbeza. Untuk time pack share yang pertama, untuk 2.3.4, saya mendatangkan kepada murid beberapa masalah yang mereka tahu tentang ciri-ciri kemurungan. Jadi bila dia dah tahu ciri-ciri kemurungan itu tadi, secara berpasangan mereka diminta untuk mendatangkan penyelesaian mengikut idea masing-masing, bagaimana sekiranya orang ni mengalami masalah begini macam ni, macam mana dia nak mengatasinya. Okey. So kita akan tengok dalam ini contoh yang diberikan, ketahui tanda-tanda kemurungan. Dah disenaraikan, dekat sini saya senaraikan semua tanda-tanda kemurungan. Jadi dekat sini saya menggunakan type action, iaitu murid dibahagikan setiap berpasangan, secara berpasangan. Mereka akan diberikan setiap satu tanda-tanda yang berbeza-beza dan mungkin akan sama, tetapi penyelesaiannya tak sama. Jadi kat situ yang kita nak tengoklah. Okey. So kat sini saya bawakan 3 contoh
yang respon murid. Okey. Yang itu cepat marah, sedih berpanjangan dan rasa bersalah gagal dalam melaksanakan pada diri sendiri. Jom kita tengok. Kita lihat dahulu videonya. Kalau saya berasa marah, saya akan Tak share. Janganlah marah-marah tak share. Saya bersedih berpanjangan. Saya berdoa kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jika saya rasa salah, gagal dan malam pada diri sendiri, saya akan meminta kata-kata semangat daripada rakan saya. Diana, ketahuilah bahawa diri anda lebih baik daripada apa yang anda jangkakan. Dekat sini kalau kita tengok saya menggunakan kaedah pembelajaran secara konseptual iaitu murid dah ada pengalaman, dia dah pernah merasai, kemudian dia berkongsi pengalaman itu dengan kawan-kawan. Sebab kita bagi soalan itu secara hands on dan kita nak budak pun murid memberi penyelesaian secara berkesan kepada kawan-kawan. Mungkin ada maknanya ustazah dia beri penyelesaian tu depan ustazah. Ya, bukan depan saya, depan kelas lah. Depan kelas lah. So siapa yang dapat marah, mungkin ada 3-4 orang akan dapat item marah. So ada banyak cara penyelesaian bila menghadapi masalah marah ni. Jadi kat situ pelajar-pelajar lain pun akan dapat menambah cara-caranya tadi. Okey. Kemudian saya menggunakan kaedah yang seterusnya iaitu ni tiga doa mustajab. Dekat sini saya menggunakan kaedah showdown, aktiviti showdown, yang mana dalam kumpulan mereka diberikan masalah, kemudian mereka diminta untuk berkongsi apakah satu doa yang diorang sentiasa amalkan. Dan dekat situ bila diorang kongsi, diorang akan ke depan dan bacakan apa doa yang terbaik yang diorang rasa diorang boleh kongsi pada kawan-kawan. Ini adalah contoh doa yang dibuat oleh salah satu kumpulan lah. Jom kita saksikan. Okey. Jom. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Kat situ kita nampak lihat murid berjaya mengeluarkan doa yang biasa mereka amalkan. Dekat sini penilaian telah dapat diberikan. Guru dapat melihat okey, pelajar ini banyak memberikan doa yang macam mana sebab dia dah biasa praktiskan benda tu kan. Dekat situ tahap penguasaan pentadbiatan akan diberikanlah. Nampak dia punya tu. Okey. Kemudian di akhir pembelajaran saya tetap akan juga berikan satu soalan. Okey. Kemudian murid diminta untuk menjawablah soalan tersebut di dalam kelas secara berkumpulan. Ini aktiviti berkumpulan, tetapi seorang saja yang kena ke depan untuk menulis jawapannya. Okey. Dan ini penilaian bila dah habis pembelajaran, tetap ada penilaian secara individu dan melihat bagaimana murid menjawab soalan tersebut. Masih ingat atau tidak. Didik TV KPM